and welcome back to our session for this time free online lesson. Okay, I introduce myself. My name is Shafiq Farhan. Okay, for today, we will go to our main objective is for this online session will be on this topic: AutoCAD creating and modifying title block. So this will be our topic for online lesson today. Okay, don't for, welcome again, and I just want to say a very thank you to join our new session for me. I hope everyone can do well at your work. Okay, before I start in detail, I will go and I also will introduce my website, my company website. Okay, so later you just go to any browser. For example, this I will use Google browser. So from at the address bar, go search, go click acadsystems.com, acadsystems.com. So on here, our main page, we provide very good information for you. For example, you want to know about latest promotion or latest deal from Autodesk and also from us. So you can go to our main page. And if you require want to learn more about our online session and also workshop and webinar, so go to here, latest workshop and webinar, and don't forget to register for next. Okay, tomorrow also we have BIM 360 manager roles. All right. So this will be a few more topics that we already planned and we will do within this month. Okay, so hari ini saya nak pergi kepada topik. Okay, like I say, so untuk topik hari ini just focus on title block. Okay, but for this time, title block yang normally you have used or you already use ataupun your company already have the template and you plan to do some changes. So later I will show you how to modify it. Okay, before I show how to modify, you will learn how to create the title block first. Okay, so I nak buat satu survey sikit. Okay, kat sini. Launch satu post. Okay, make sure you jawab dulu. Nanti kita just nak study dulu background apa yang all of kita punya participants join sekarang. Before we go further into our topics. Okay. Right, so while waiting for others to answer, saya nak pergi kepada kita punya topics. Kalau dekat sini macam mana kita nak buat border, macam mana kita nak buat template ataupun kita nak buat attribute. Okay, just for your info, title block yang selalunya bila you double click ataupun you click and nak edit dia tak boleh guna block biasa. So itu means dia punya block already have attribute. Okay, just for your info. Okay, before I start into our topics, saya nak buat sikit comparison between AutoCAD 2021 and previous version. Okay, tapi kali ini saya nak compare daripada 2016. Kita nak tengok apa yang AutoCAD dah upgrade from 2016 until now. Okay, daripada 2016 sampai sekarang kita ada a few features yang dah include. Okay, means 2021 for sure ada. Okay, untuk 2021 yang ini yang main lah, drawing history. Kita also ada XREF compare. Okay, kalau sebelum ni kita boleh guna XREF saja, but now kita boleh compare daripada reference 1 ke reference 2. Okay, block palettes ni dia lebih kepada dia punya toolbar dia dah berubah. Quick measure also toolbar dah berubah. And trim extend lah. Trim extend dia dah simplify kan. Kalau sebelum ni you kena buat untuk trim specific point, you kena TR double enter. But now you just TR enter dah boleh trim dekat point yang you nak buang tu. Okay, unless kalau you plan untuk buang dia by line, then you boleh guna trim manual method. Okay, this will be also a few features yang dah ada dalam AutoCAD sekarang. Okay, drawing compare, web and mobile apps, PDF import and so on. So this semua ni, if you go with 2016 and above, then you boleh access for it. Okay, cumanya kalau you ada 2020 and you rasa these features is very helpful, then you kena gunakan version 2021. And for your info, AutoCAD 2021 only can be used using Windows 10. So most recommended Windows 10.
Okay, so you jangan guna Windows 7 sebab just worry anything happen. For example, Windows ada AutoCAD ada update sikit dan Windows you tak boleh nak update lagi dah anymore. So nanti software dia akan cepat crash. So from our side, we strongly recommend to go with Windows 10 untuk 2021. Okay, tapi kalau you still nak pakai 2019, 2018 should be no problem, you boleh pakai Windows 7 lagi. Okay, so kita pergi kepada kita punya main objective, kita punya topics for today. Okay, topik kita untuk hari ini adalah title blocks. Okay, I believe yang mana join hari ini, most of you dah ada experience using AutoCAD. Okay, tapi kalau for those yang tak tahu AutoCAD should be fine. Sekarang kita akan start daripada totally zero. Okay, so, before I start, nanti kalau ada question, you just boleh go to kita punya chat area. Okay, for example, sini saya chat sikit. Right, so kat situ saya ada chat. Kalau ada question and ataupun ada question nak tanya, so just tanya dekat situ sebelum saya habis nanti waktu dah question and answer saya akan jawab satu-satu soalan. Okay, untuk start kita punya title block ataupun untuk kita nak buat template paling senang lah. Senang cerita kita nak buat template. Okay, so saya just pergi dekat kita punya this paper space, dekat atas ni ada new, create new paper ni, icon paper. Okay, dekat atas ni. Okay, so saya just klik dekat paper ni. Okay, and nak buat saya punya, kita just refer to Autodesk punya template default dulu lah. So for example yang ini saya choose AutoCAD ISO. Okay, ada setengah information yang you kena tahu sebelum you buat. Okay, for example, paper size berapa, border berapa yang you nak guna. Okay, for example, sekarang saya nak buat a few sizes. Contoh A4 dengan A3. Okay, A4 landscape portrait, A3 landscape dengan portrait. So, saya nak buat different title block. So, saya just buat satu rectangle. Okay, buat dekat mana-mana sebab kita nak jadikan dia as a block. So, this will be the best method sebab kita guna jadikan dia block dulu sebelum kita start nak buat key in information tu. So saya just zoom in sikit. So untuk untuk A4 dia punya value 297 tab 210. Yang ini tak perlu hafal. Sebab apa? Sebab dalam you just boleh Google paper size. A4 paper size. Nanti dia akan bagi A4, A3 semua. Dia akan bagi all the information. Alright. So yang kedua saya nak buat ni rectangle tapi this time 210 tab 297. Okay, title block 1, title block 2. So yang ketiga A3. So dia punya value untuk A3 ni 297 ataupun saya buat 420. 420 tab 297. So ini value untuk A3. And untuk value A3 yang tu kita just balik je lah value dia. REC 297 tab 420. So ini value dia. Okay, nanti saya akan marking lah sini apa, size apa. Okay, and setiap paper ni kita kena tahu satu benda, kita nak buat dia punya border tebal berapa. Okay, kalau you tak nak buat border tak ada masalah, tapi make sure waktu you nak plotting, make sure dia dah directly follow border dalam paper tu. So itu yang kena tahu. Okay, tapi saya strongly suggest untuk gunakan border sendiri. For example dia ini saya just offset through. Untuk semua ni saya offsetkan dia 5. Yang ini pun saya buat 5. Okay, so everything saya buat 5 dulu. Okay, so nanti dia akan jadi blok 1, blok 2, blok 3, blok 4. Dia ada 4 blok in total. Okay, so dekat sini saya jadikan semua ni as a block dulu. Yang ini B for block, yang ini A4. L. So pick point jangan lupa. Okay, so tak nak block editor ni kita tak nak dulu. Okay, sama juga dengan yang ini B for block, A4 B. Dan skip dengan portrait Okay, so block editor pun tak nak. So this one kita buat A3. B for block, A3 skip pick point. And last part kita yang untuk objek yang keempat saya buat A3, yang ini P. Sorry. Okay, block dulu.
A3P. So pick point jangan lupa. So itu yang paling penting. Dan saya just hit OK. Okay, daripada banyak-banyak ni, so dia dah jadi block. Yang ini bila saya klik dekat properties, dia dah mention this one as a block. As a block. Okay, so saya masuk yang kedua pun dia jadi block, block and block. Okay, yang lain you nak buat, you boleh practice. Tapi sekarang saya nak buat gunakan A3 ni. Okay, the first step untuk kita buat proper title block, saya just right click and buat block editor dulu. Okay, dekat sini kita nak buat apa-apa shape ataupun apa-apa ikut standard, your company standard, then you boleh buat. Dekat sini satu, for example saya buat, dan saya buat satu rectangle dekat bawah ni. Okay, so untuk make sure saya boleh divide yang line ini properly, saya boleh gunakan command divide. Explode dulu. Yang ni command divide. Divide. This line, berapa segmen saya nak potong dia, mungkin saya nak potong jadi 8. Okay, nanti dia akan ada 8 segmen. Untuk make it dia on, saya boleh pergi dekat home, dekat belah tepi sini, utility, dia ada satu button point style untuk kita tukar jenis point dia. Okay, so kat sini nanti dia akan ada marking. So tapi yang ini sebenarnya kita boleh gunakan array je basically. Okay, so kalau tak nak pakai point, tak nak pakai divide pun tak ada masalah. Kita boleh just gunakan array saja. Okay, so kat sini saya just array AR, okay, rectangular. So yang ini row ke tepi kita nak, yang ini kita tak nak satu. Yang ini saya nak jadi 8. Okay, so between dia nanti kita just tukar ke bawah. Okay, so contohlah saya buat macam ni. Okay, ataupun total dia saya nak pindahkan daripada sini sampai ke line ni pun boleh juga. So either one. Okay, so itu bergantung kepada design macam mana nak buat ataupun shape macam mana nak buat. Okay, sorry. Right, so saya buat satu line lagi dekat sini. Ini copy je lah. 1, 2. Okay, untuk letak logo, kita boleh download logo daripada Google ataupun daripada mana-mana. Okay, for example, kalau sekarang saya nak gunakan mana-mana logo, saya just boleh pergi dekat bahagian insert. Okay, dekat sini dia akan ada. Right, so dekat bahagian insert kita boleh masukkan logo ataupun dekat bahagian home saja. Okay, so untuk masukkan image ataupun apa-apa information, kita boleh gunakan Ctrl+C, Ctrl+V pun tak ada masalah. Okay, kalau untuk images. Okay, kalau you plan untuk masukkan gambar or any symbol, you boleh pergi dekat bahagian sini, attach. So for example, saya nak tekan attach. So all file image. For example, saya nak cari dekat saya punya desktop ada image apa, saya just klik saja, contohnya lah. Okay. Right, so itu image file yang dia boleh masukkan, termasuklah PDF, okay, DWG. Okay, kalau nak masukkan PNG and so on, also tak ada masalah, boleh juga just gunakan import image dekat sini. Just boleh attach, sorry, guna attach, command attach pun boleh dah masukkan image tu. Okay, tapi saya tak nak buat yang itu, saya nak buat yang atas ni. Saya tak nak ada logo, tapi kali ni saya nak ada text. Dekat atas ni saya nak buat nama company. For example, saya nak buat nama company. So nama company yang mana gunakan teks yang takkan berubah. Contohnya, ini adalah template company saya, Acad System. So Acad System punya template, Acad System punya nama memang takkan berubah. Yang berubah adalah project name, tarikh, and so on. Benda-benda yang berubah. Okay, dekat sini kalau saya nak masukkan, saya just gunakan multi-line text dulu. So just tarik daripada sini ke sini. Okay, kenapa saya guna multi-line? Sebab saya nak saya nak differentiatekan semua point dia. Middle, saya nak pakai middle. Saya pakai top center. So yang ini Acad System Sendian Berhad. Okay, alamat dia saya boleh tulis B3-1 dan masukkan all the information. Block B. Okay, Ampang. For example, saya buat pendek je lah. Ampang, Selangor. Right. So untuk yang kenapa saya guna multi-line text, and kenapa saya tak gunakan single line? Sebab bila saya guna multi-line, yang ini dalam satu text saya boleh guna different size ataupun different font.
Itu kelebihan kalau saya gunakan multi line. Tapi kalau saya gunakan single line, every single text yang ada kat sini kena gunakan only one type of font. Okay, contoh yang ini saya nak tukar, bawah ni alamat dia ataupun bawah ni saya letak lagi nombor telefon 03 4270 7703. So untuk nombor telefon ni saya nak gunakan font lain. So saya just tekan untuk font. So maknanya dia boleh combine a few font dalam kita punya text. Kalau saya guna single line, saya buatlah macam mana pun saya kena tukar serentak. So kalau ini case ini single line, saya kena buat 1, 2 dan 3. So 3 yang beza, 3 single line yang beza. So better go for multi line. Okay, ini yang pertama. Okay, yang kedua saya nak buat nama kat sini. So saya ada a few information yang saya nak letak dekat tepi sini. So saya nak masukkan yang ini client name. Okay, yang ini saya boleh copy, CO for copy. Okay. Dekat sini yang kedua saya buat project name. So yang ini saya make it anything lah. Ini apa-apa information yang saya nak letak lagi ataupun tak kisah nak detail macam mana pun tak ada masalah. So saya boleh buat yang ini, saya buat M&E consultant. Okay, so this will be dia punya basic title block. So kat sini nanti saya letak logo ke, so on, gambar-gambar ke, tak ada masalah. Alright, so dekat sini saya nak buat a few information ataupun dekat bawah ni dulu saya nak buat design by, approved by. Okay, saya buat satu lagi kotak. Dekat sini satu, yang ini saya copy, CO for copy. Sini pergi sini. So buat satu line. Okay, so saya buat text, M-text, MT for M-text. So dekat sini kita pilih justification dia middle center. So this one design by, dan kita buat lagi satu approve ataupun check by. Middle center. Okay, so itu normal. Benda ni benda yang you all boleh buat sendiri. Tapi sekarang saya nak buat yang macam mana dia nak bagi benda tu boleh double click. So contoh yang paling simple, saya ambil yang ini dulu. Okay, design by. Okay, dekat design by ni, bawah ni nama dia berubah-ubah. Okay, person in charge and design berubah-ubah. Okay, apa yang saya nak buat adalah saya nak jadikan tulisan tu dia boleh edit bila kita dah siap blog nanti. So cara dia dekat belah atas ni dia akan ada satu blog editor. Okay, dekat blog editor ni dia akan ada satu kita panggil as a attribute definition. So ini attribute definition. So saya just simply klik dekat attribute definition, nanti akan keluar satu pop-up. Okay, dia akan minta a few information. The first one is tag, prompt and default. Okay, contohnya tag ni adalah something yang nak bagi appear dekat blog editor saja. So this one, yang ini akan appear dekat blog editor. Blog editor. So untuk prompt dia akan appear bila kita insert. Okay, so ini, dua ni. Blog editor dengan insert. So default ni adalah jawapan yang common. For example, kalau saya jawapan common untuk approve by adalah nama bos, so default tu letak nama bos. Okay, so dekat sini saya just masukkan yang pertama. So saya masukkan atas ni designer name. Untuk tag tak boleh ada spacing. Untuk prompt kita buat soalan. What? Who design this drawing? For example. Ada koma, ada tanda soalan sebab kita nak buat soalan. Okay, so dekat sini saya just boleh gunakan default kalau saya perlukan lah. Dekat sini saya perlukan. Kalau saya perlukan, ini default. Kalau tak nak, tak ada masalah. So saya nak, sebabkan dia bentuk 4 segi, saya nak dia duduk tengah-tengah. Saya gunakan middle center. Size dia mungkin saya gunakan yang ini tulisan ni 2.5, saya nak besar sikit. Saya gunakan 3.
Okay, and then saya just okay. So make sure saya dapatkan point tengah dia. So designer name. Okay, nampak macam tak ada apa-apa, tak ada perubahan. Okay, saya buat lagi satu dulu sebelum saya end. Sebelum saya nak tunjuk apa yang berubah sebenarnya. So yang ini is drawing. Okay, so yang ni contohnya saya dah bagi, default ni dah ada, saya just tulis one of my click. Okay. Okay, and dekat sini saya masukkan juga middle center, tree, and jadi macam ni. Okay, lepas ni kita akan continue with others. So dekat sini bila saya tekan close block editor, save. Okay, information text yang normal text dia akan ada. Okay, tapi information yang ni tak ada. Bila saya double click pun tak akan ada berubah. Unless kalau saya, dia akan pergi ke block editor. Okay, unless kalau saya insert baru yang ini. Okay, nanti dia akan keluar pop-up. So, soalan yang dia tanya tadi ini adalah prompt yang dia tanya. Okay, so default ni adalah jawapan yang common. Kita tak nak dia repeat banyak kali. Contohnya, saya nak bagi nama-nama yang selalu guna, so kita tukar dekat prompt tu. Siap-siap. So, kadang-kadang tukar dan baru kita boleh letak dekat sini. For example, kadang-kadang, okay, in certain case, this project, orang lain pula yang kena approve. Then, kita boleh jadikan as attribute. So, yang atas ni saya letak nama saya. And hit OK. So, apa yang jadi dekat dalam kita punya drawing, dia akan jadi something like macam ni. Once kalau nak change, kita just double click, nanti dia boleh tukar dekat sini. So, contoh. Okay, so yang bawah ni saya nak change. So, itu yang step dia yang pertama ataupun idea dia yang pertama. Anything nak change, kena pergi ataupun anything nak edit, kena pergi dekat block editor balik. So, how about block yang dah wujud ni? Macam mana kita nak update? So, command yang kita akan gunakan adalah ni. Attribute synchronize. Okay. Just guna ATTS dah cukup dah. Nanti dia akan keluar command tu. ATTS attribute synchronize. So, tekan enter. So, dia akan suruh select option. Kita nak select by block. Tekan and pilih block ni and tekan yes. Nanti dia akan keluar. Yang mana dah ada jawab, yang mana default dah ada, dia terus appear. Yang mana tak ada, kita double click isikan dia. Okay, itu adalah step ataupun idea yang kita bakal gunakan. Okay, same goes to here. Kita buat address, address line 1, company name, client name, company name, address line 1, address line 2, address line 3, phone number. So sama je konsep dia. Ataupun saya cuba buat satu sebelum saya ni. Macam mana nak gunakan untuk drawing-drawing yang lain. Okay, pergi dekat block editor again. Saya pergi dekat attribute definition. So saya masukkan yang ini, client address. Okay, so soalan dia saya just copy, paste. Okay, so yang ini jangan lupa tak boleh ada space. Okay, so tak boleh ada space. So saya just buat middle center. So 3, okay, cantik. Dan saya tekan okay dekat sini. So yang ini saya nak copy, saya cuba copy. So select yang ini, CO for copy, tarik ke bawah. 1, 2, 3, 4. So yang ini apa yang saya nak buat, yang ini saya nak tukar. Address 1. Okay, so yang ini saya nak tukar address 2. Okay, so yang ini nak tukar juga, tukar je. So yang bawah nanti saya akan delete je lah. Address 3. Okay, so yang ni. So contohnya lah macam ni. So bila saya tekan close, saya tekan save. Saya just tekan guna command tadi, ATTS untuk attribute synchronize. Select.
and choose. Yes. So double click, nanti dia akan ada address 1, address 2, address 3 dekat sini. Okay, so contoh saya buat Acat Penang. So dia dekat Penang. So dia Malaysia. So itulah cara nak edit dia. Even though kalau you dah ada buka satu drawing and tiba-tiba nak edit, okay, just pergi block editor. Okay, tengok yang ini, kalau you boleh edit manually, you boleh edit, you edit lah. Contohnya kalau ini you nak edit, you just tekan right click, and cara paling senang untuk edit, you double click saja. Nanti dia akan keluar pop-up edit attribute definition. Okay, kalau nak susun dia punya order, just boleh tekan and right click attribute order. So dekat sini, siapa yang duduk atas, siapa yang duduk bawah. So inilah cara untuk tukar dia. So in case lah ada bila you buka, bila you tekan title block tu terlalu banyak benda yang tak pakai, then you boleh delete dekat situ juga. So itu untuk title block. Okay, so title block 1, 2, 3 sama je konsep dia, still sama, saya just buat attribute juga. Okay, macam mana dekat PC yang sama ataupun PC Clip, saya nak gunakan title block ni untuk semua orang boleh pakai. Okay, so itu part paling kritikal juga. Sebab apa? Sebab selalunya diorang akan gunakan konsep copy balik drawing ni daripada drawing lama, buka drawing lama, copy Ctrl C pergi ke drawing baru. Okay, sebenarnya tanpa gunakan method Ctrl C, sebabkan yang ini kita dah jadikan as a block, kita boleh gunakan features ni. So gunakan TOOLP for tool palettes. Okay, so saya gunakan tool palettes ni untuk masukkan dia punya information ataupun nak buat new palette, saya letak dekat sini Acat title block. Okay, sebelum saya nak masukkan untuk kegunaan akan datang, saya kena save dulu drawing ni dekat saya punya, for example saya nak jadikan ni as a library saya. Okay, nak edit nanti saya boleh buka balik dekat kita punya template ni. For example yang ni saya just buat drawing ni dekat, saya simpan dia mungkin dekat dalam server ataupun mungkin dekat dalam local saya. Okay, yang paling penting adalah first time save je. Yang lain kalau you dah transfer to palette ke orang lain, so should be no problem dah. So make sure finalize dululah. So yang ni title block, saya simpan dia dekat desktop for example, title block. Okay, apa yang jadi, saya just tekan and tarik masuk dalam ni. Satu. So nanti dia akan masuk dalam ni. Tekan and tarik saja. Click and drag to here. Dia tak nak ikut ni. Ni apa? Block. Okay, so tarik, masukkan. Right. So nanti later on yang terjadi, contohlah saya dah settle kerja saya save. Saya tutup. Esok saya datang office, saya nak buka balik, saya buka satu new drawing. Okay. Kalau saya tak nak gunakan template, saya gunakan tool palettes. So yang ini dah boleh guna balik untuk kegunaan hari lain. So ini masukkan information yang baru. Okay, contohlah itu merupakan satu contoh ataupun idea yang saya boleh suggest kalau you all nak guna. This one combination between block, tool palettes and also block attribute tadi. Okay, so saya rasa untuk title block dia lebih kepada itu pada topik yang saya nak cover. Okay, saya akan buat pergi dekat website untuk nak tahu ataupun nak tahu update daripada you all. Kalau you nak tahu detail lagi pasal title block, okay, you just boleh pergi dekat kita punya website ni, Helpdesk. So jangan lupa sign in for those yang dah pernah sign in, ataupun ada masalah just boleh tekan continue as guest, bagi information and cuba bagi gambar. Bila you dah buat manual fill tu, you bagi gambar. Nanti kita punya technical team akan entertain ataupun yang akan support macam mana nak solve it. Okay, so itu yang kita boleh support dari side kita punya technical. Okay, don't forget to join kita punya yang akan datang jugalah. Okay, sebelum saya end, saya nak tengok question dulu. Alright. Okay, so jangan lupa juga kalau ada apa-apa just boleh pergi dekat kita punya link ataupun link ada dekat chat tu, boleh pergi untuk tanya ataupun untuk tahu lagi berkenaan dengan kita punya online lesson for next session. Tomorrow pun dah ada BIM Manager punya topics. So yang ini for those yang related to BIM boleh join using BIM 360. So boleh join together. Okay. So far saya rasa itu saja. Saya tunggu jawapan. Sambil-sambil saya tunggu saya tunggu soalan.
Sambil-sambil saya tunggu soalan tu, saya just nak launch satu lagi poll. Okay. Nak tanya sikit your feedback regarding our lesson dekat sini. Okay, so just boleh jawab kita punya poll. Jangan lupa. Okay, so dekat sini kita ada bagilah, so just kita orang just nak dapat tahu is that this online lesson is good for you ataupun you learn new things dekat kita punya lesson. Okay, kalau you ada learn, you boleh klik yes. Kalau you dah tahu pasal benda ni tapi you ada additional knowledge that you get, you also boleh klik yes juga. Okay, so untuk akan datang, kalau you have any issue ataupun any topics, you boleh pergi dekat chat kita ni. So ada link tu, klik dekat situ and kita ada tempat untuk you request untuk next lesson. Okay, so don't forget untuk join kita punya next lesson also. Okay, saya end dulu kita punya poll ni and saya share result. Okay, most of you happy with this webinar. Hopefully kalau ada apa-apa related topics ataupun tajuk yang you nak tahu, so just let me know. Kita boleh cover and kita boleh make sure you clear about what things ataupun workflow yang sepatutnya you buat. Okay. Just nak inform after this, kalau boleh saya mengharapkan everyone cuba kurangkan buat something like macam ni. Okay, dalam satu drawing, dalam satu model ada banyak drawing. So bukan tak boleh, tapi kalau saya recommend untuk kurangkan, sebab kalau you buat dalam layout, banyak-banyak dalam layout, you boleh print out, you boleh plot it, you boleh publish everything dalam single click saja. Okay, tapi kalau yang ini you kena save satu lagi rename, and kena merge dalam PDF. Merge. Okay, tapi kalau you buat proper way dekat layout satu-satu, then kita boleh terus publish, jadikan PDF. One PDF dalam tu ada banyak page. Tajuk pun tajuk bawah ni pun dia akan boleh follow. Alright, so saya rasa saya tak ada soalan yang saya terima. Okay, kalau ada apa-apa nak tanya, okay, you just call our office, pergi dekat website kita orang, dekat KL, saya daripada KL lah, saya kat KL. So kalau nak call Penang pun boleh juga. So dua-dua numbers ni. Okay, kalau untuk KL yang mana nak tanya saya, nak direct tanya saya, call nombor ni and cari Syafiq, nanti saya akan entertain. Kalau nak tanya pasal AutoCAD or anything, so just call our office. Or any case, just pergi kat helpdesk untuk buka new case and kita punya technical akan support. Right, so saya rasa itu saja daripada my side. Thank you for all your time and hopefully this webinar membantu ataupun buka mata untuk try to optimize the method of using AutoCAD. Okay, bukan kita nak bagi dia jadi perfect, tapi kita nak optimizekan dulu. So once kalau dah betul-betul okay, then slowly but surely dia akan cepatkan kerja. Okay, daripada kita kena edit one by one. Right, so itu sahaja daripada saya. Saya akan end this session. Thank you so much. And so last word from me, bye-bye. Thank you.